Dan untuk berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit, kita bersama dengan YB Datuk Seri Rina Mohamed Harun selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selamat datang YB. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami YB. Saya pun nak ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini. YB sihat ya? Alhamdulillah. Okey, sangat sweet baju YB hari ini. Okey, baik YB, seperti yang saya dah kongsikan tadi berkaitan dengan Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita 2022 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Mungkin sebagai pembukaannya YB boleh berkongsi apakah tujuan sebenar Karnival ini YB? Karnival Wanita Bangkit KPWKM ini kita telah mulakan daripada bulan Mac 2022 di KLCC dan kemudian kita buat di Kedah dan insya-Allah di hujung minggu ni kita akan adakan pula di Selangor, di Sepang Selangor. Jadi tujuannya bila kita lihat sekarang ni kita dah ada sektor ekonomi telah pun dibuka 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sekarang ni nak bangkit semula. Nak bangkit semula maksudnya kita nak bukan saja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi kekeluargaan itu sendiri, dari segi wanita itu sendiri, mana ada ramai di antara mereka yang memerlukan pekerjaan. Yang ada yang antara mereka yang nak menjurus kepada peluang keusahawanan dan sebagainya. Jadi bila kita mengadakan Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit di KPWKM ini, supaya kita nak menyediakan satu platform di mana ada ramai ni yang majikan-majikan yang memerlukan pekerja. Betul. Jadi kita bawa mereka ini dalam satu karnival dan begitu juga kalau nak melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, kita bawa juga usahawan-usahawan yang berjaya ni untuk berkongsi pengalaman. Kita bawa juga agensi-agensi yang dari selain daripada KPWKM daripada MARA dan sebagainya, daripada Pekisu untuk berkongsi maklumat untuk membantu wanita ini. Boleh saya katakan seperti one stop center bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mereka yang ada peluang pekerjaan bagi mereka di luar sana. Dan mungkin YB bagi mereka yang sedang menonton sekarang ini tertanya-tanya jugalah, siapa yang boleh ke karnival ini? Saya yang baru fresh grad ni boleh ke saya ke karnival ini? Kena bawa resume saya ke? Macam mana ni prosesnya? Jadi yang ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia, bukan saja yang fresh graduate, mungkin agaknya yang lepasan SPM belum diterima sambung belajar ke mana-mana sementara nak menunggu untuk menyambung pelajaran sebagainya, nak cari pekerjaan dulu ke. Jadi kita ada 15,000 peluang pekerjaan yang ditawarkan. Lebih daripada 1,000 adalah jawatan eksekutif yang ke atas. Jadi ada banyak peluang-peluang yang boleh diberikan. Jadi datang, bawa resume dan kita akan adakan temu duka terus di sana. Jadi ini untuk membantu mereka yang sedang untuk mencari peluang pekerjaan. Dan begitu juga kita ada juga program-program keusahawanan, seminar keusahawanan. Kita ada juga daripada MARA. Kita ada juga usahawan selebriti macam Datuk Rosyamno yang akan bersama, dan juga daripada Usanita, Datin Azliana. Mereka ni yang dah berjaya nak berkongsi pengalaman dengan wanita-wanita. Nanti ada yang tanya juga, wanita juga YB. Saya jemput semua. Tak kira wanita, tapi memang program ini khusus kepada wanita. Tapi kita buka kepada semua untuk datang. Okey, jadi mungkin seperti yang tadi YB katakan, ada juga yang mungkin kehilangan pekerjaan sewaktu pandemik COVID-19. Ini adalah peluang mereka untuk menerokai pelbagai peluang pekerjaan, dan mana tahu kalau mereka yang menonton sekarang ni, mereka mungkin boleh mendapatkan pekerjaan mereka melalui Karnival ini. Dan tadi YB dah katakan hampir 15,000 peluang pekerjaan ataupun lebih 15,000 peluang pekerjaan. Boleh YB kongsikan cabang-cabangnya kalau YB boleh? Kalau kita tengok kan ada antara banyak syarikat-syarikat yang seperti contohnya Adabi, ada DK Leather Seats Sdn Bhd, lepas tu ada juga daripada 7-Eleven, ada juga kita untuk minggu ini saja kita ada 30 syarikat. Untuk makluman, semenjak program ini kita lancarkan, sebenarnya kita telah membantu hampir 40,000 orang wanita. Sama ada mereka mendapat pekerjaan ataupun mereka mendapat peluang untuk meneruskan dalam bidang keusahawanan. Jadi ini yang kita bantu, sebab kita lihat baru-baru ini seperti yang telah diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Negara skor indeks kebahagiaan rakyat Malaysia berada di tahap 6.48. Memang dalam tahap bahagia lagi, tapi kalau kita tengok, kita kecilkan lagi, yang paling rendah sekali skor indeks ni itu adalah
pendapatan. Faham. Jadi maksudnya mereka memerlukan pendapatan. Jadi macam mana nak bantu mereka melalui pendapatan? Sama ada peluang pekerjaan atau peluang perniagaan yang boleh mendatangkan income kerana dapat membantu mereka dan juga keluarga mereka. So ini kita nak betul-betul nak bantu rakyat ni. Yang nak cari pekerjaan, jom datang. Datang, bawa resume, datang, boleh layari, boleh tengok kita punya website, ya, tahu kat mana tempat dan sebagainya, sebab kita akan mula daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang. Jadi banyak aktiviti-aktiviti. Kita juga ada pendaftaran untuk SSM. Kadang-kadang ada yang meniaga, tapi dah bertahun-tahun surat beranak tak ada. Surat beranak tu maksudnya pendaftaran SSM. Jadi macam mana nak pergi lebih jauh lagi, contoh nak buat pinjaman bank dan sebagainya, mereka memerlukan pendaftaran. Jadi kita buka juga kaunter pendaftaran SSM dan kepada mereka yang layak kita buat secara percuma. Ini semua nak bantu rakyat. Okey, baik. Dan saya pasti sebelum ini juga YB pernah berkongsi yang pada masa yang untuk membantu mereka menjana pendapatan, YB juga ingin membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan itu, ya. Betul. Dan YB, kita dah berkongsi berkaitan dengan mereka yang hendak ataupun ingin mencari pekerjaan. Tapi bagaimana pula bagi usahawan-usahawan yang ada peluang untuk diberikan kepada mereka? Apa yang boleh mereka dapat daripada Carnival ini? Jadi daripada Carnival ni, dia bukan hanya agensi di bawah kementerian saja, kita pun ada juga MARA. Kita juga ada juga agensi-agensi lain, ya, yang turut sama membantu. Pekisa pun ada. Kadang-kadang sebagai usahawan ni mereka tak mencarum dan sebagainya. Itu pun kita ada perlindungan insurans juga diberikan kepada mereka. Jadi kita dari sini kita ada juga taklimat, ya, seminar, perkongsian daripada usahawan-usahawan yang berjaya. Ada sesi-sesi juga kepada mereka. Kita ada buka juga mereka yang telah pun memulakan perniagaan, kita buka juga gerai-gerai jualan. Jadi untuk membantu mempromosikan juga produk mereka. Jadi tak ada alasan kalau betul nak cari pekerjaan, kalau betul nak ceburkan bidang dalam bidang keusahawanan, jom datang ke Carnival ini. Saya suka apabila YB berkata tiada alasan, sebab realitinya YB kadang-kadang ada dalam kalangan mereka yang sedang menonton, termasuk kita kan, kadang-kadang kita ada motivasi itu tapi kita sendiri yang akan memberikan alasan. Jadi mungkin YB boleh memberikan sedikit kata-kata semangat apa yang sebenarnya seorang wanita harus lakukan supaya dia tak malu, dia tak segan, dia terus bangkit dan lakukan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya kekuatan itu dia tak ada pada orang lain. Kekuatan tu ada pada diri kita sendiri. Setuju. Yang kita di kementerian sama agensi lain boleh membantu dari segi maklumat, dana, pembukaan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau diri sendiri tu mengambil keputusan tak maulah hanya duduk di rumah, maka dia tak akan jadi apa-apa. Jadi wanita yang di luar sana kena terus bangkit, ya. Kalau kita ada banyak dugaan dan cabaran kita hadapi, siapa yang tak ada masalah? Semua orang ada. Kita bangkit dan kita melonjak dengan lebih jauh lagi. Jangan putus asa. Betul. Dan saya setuju, betul. YB katakan kekuatan itu datang daripada diri kita sendiri. Tetapi kadang-kadang YB, betulkan saya sekiranya saya salah, orang di sekeliling kita juga memainkan peranan yang penting, sebab kita nak cuba keluar daripada keselesaan kita, tapi orang di sekeliling mungkin tidak membantu. Jadi di sini peranan orang di sekeliling kita. Betul, sangat-sangat tepat. Sebab itu kalau kita ada juga program-program yang di bawah kementerian, dia ialah kita kementerian. Kita ni bukannya, kita tahu kita ada Kementerian Pembangunan Usahawan, kita ada kementerian-kementerian, tapi kita ni Forestat ni. Forestat tu nak bangkit. Saya suri rumah boleh ke saya dapat mesej YB, saya suri rumah boleh ke saya nak berniaga. Jadi kita bawa ada juga yang suri rumah yang telah pun jadi jutawan. Maksudnya tak mustahil. Ada juga yang OKU yang dah jadi jutawan. So cerita-cerita begini kita nak kongsikan bersama mereka sebab ini adalah kisah benar. Jadi orang dikeliling memang kita ada banyak, bukan semua orang akan sokong kita kalau kita nak berjaya. Tapi percayalah, kalau kita jatuh, kita susah, bukan semua orang nak tolong kita pun. Betul. Kita yang harus membantu diri kita sendiri. Baik YB, dan berbalik. Dan saya nak wanita jangan rasa keseorangan. Kita ada bersama-sama dengan wanita, kementerian ada untuk bersama-sama wanita untuk membantu. Jadi jangan rasa malu, jangan rasa macam segan ataupun rasa takut ataupun rasa keseorangan. Tak. Kita yang hadir dalam program ni, ada satu program juga bersama saya nak maklumkan kepada mereka, jangan rasa anda keseorangan. You are not alone. Ya, betul. Dan itu yang dimaksudkan dengan women empowerment. Kita bantu satu sama lain. Baik, dan YB berbalik pada Carnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit ini, apakah harapan YB dan mungkin harapan KPWKM untuk program ini?
harapan saya tak ada apa lagi yang menggembirakan sekiranya mereka yang hadir ini mendapat peluang pekerjaan. Itu matlamatnya. Mereka yang hadir ini ada peluang untuk menjadi usahawan. Dan akhirnya dia bukan hanya sekadar di sini saja, akhirnya dapat membantu mereka untuk menjana pendapatan. Wanita ni Surita, kalau dia dapat income, dia dapat duit, tiap-tiap bulan apa yang dia fikir dulu? Kalau dah berkahwin, pastinya fikirkan keluarga dan anak dahulu. Ya, betul. Jadi kalau wanita ni diberi peluang, yang difikirkan untuk diri dia saja, anak dan keluarga dia juga akan mendapat manfaat. Untuk kebaikan bersama lah, kan? Betul. Jadi wanita ni kena diberi peluang. Dan wanita hari ini saya katakan kesemuanya semakin berdikari dan semuanya sudah pandai menjana pendapatan. Tapi kadang-kadang perlukan sedikitlah dorongan itu. Dan di sini KPWKM telah membuka peluang buat anda. Jadi rebutlah peluang ini, dan bagi anda yang sedang menonton sekarang ini, manalah tahu jiran ataupun anak saudara ke anak anda sendiri memerlukan peluang itu. Jadi kongsikan info ini sebab kita KPWKM sudah membuka peluang. Kita yang harus membantu untuk war-warkannya. Baik, dan di penghujung ini YB, mungkin YB ada pesanan ringkas buat semua wanita yang sedang menonton sekarang ini, YB. Saya pesanan saya kepada wanita ni hebat. Wanita ni sangat hebat, dan sebab itulah wanita ini dia perlu membantu antara satu sama lain. Mereka yang dah berjaya, jom sama-sama untuk membantu mereka yang belum berjaya. Kita perlu untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada yang lain, sebab saya yakin setiap seorang daripada kita ada kelebihan masing-masing. Jangan ingat pada kekurangan, tapi setiap daripada orang ada kelebihan masing-masing. Jadi gunakan kelebihan yang ada itu untuk kita membina satu masyarakat yang lebih kuat dan utuh. Setuju sangat. Gunakan kekuatan anda dan kalau boleh kita ketepikan kekurangan kita. Terima kasih YB, dan dengan apa yang YB katakan tadi, kita ada satu kisah inspirasi di mana YB seorang individu ini menggunakan kekuatannya walaupun ada kekurangan fizikal untuk menjana pendapatan melalui aktiviti menjahit. Jadi sama-sama YB kita saksikan kisah inspirasi ini. Jom. Terima kasih YB. Sama-sama. Kekurangan upaya bukanlah penghalang bagi individu yang inginkan kejayaan dalam hidup. Biarpun dihujani pelbagai dugaan, ianya adalah asam garam dalam kehidupan. Begitu juga bagi Nik Suryati Zakaria, atau lebih manja dipanggil Angah, meskipun kekurangan upaya fizikal, namun dia dianugerahkan kemahiran menjahit yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Mula-mula nak terdetik di hati nak belajar jahit tu, orang kata masa tu saya tingkat T2, lagi pun saya sekolah petih. Jadi waktu pagi ni saya tak ada nak buat gapo. Jadi saya duk mikir-mikir, saya pun ajaklah saya ngoh, kita pergi belajar jahit kat Kak Azel, dia kata tak kena bayar, dia kata free je. Boleh saya kata. Jadi saya pergi belajar jahit tu. Saya pun nekat di hati saya ni nak belajar. Bila saya belajar macam-macam jenis passing dah. Bila sampai cuti sekolah, saya pergi ke Kak Azel. Saya nak belajar baju sekolah lah, kata nak jahit baju sekolah. Kira tingkat T3 tu saya nak pakai baju saya jahit diri. Penerima anugerah Tokoh Usahawan OKU peringkat Kelantan pada April lalu membuktikan segalanya mungkin jika tekun berusaha dan tidak cepat mengalah dengan apa jua rintangan yang mendatang. Tidak pernah mengeluh dengan kekurangan yang ada, malah Nik Suryati berbangga dapat menjana pendapatan tanpa bantuan sesiapa pun. Tepeh tu kalau orang kata kalau musim perayaan tu orang kata memang tak tidur malam lah. Duk kerja ko tepeh sak orang ni. Tapi lah ni alhamdulillah lah, tepeh saya pun mendapat sambut tel lah, walaupun bukan daripada kawasan setempat ni pun, daripada luar pun banyak dulu ni. Harga tu kalau daripada harga RM35 sampai RM100 lebih lah. Bergantung pada design customer minta lah. Kata halangan tu bagi saya tak ada lah. Sebab saya fikir orang lain boleh buat, saya pun mesti boleh buat. Setiap daripada kita mempunyai ujian dan cabaran hidup yang berbeza. Bagi Nik Suryati, kekurangannya adalah kelebihan yang tidak ada pada diri orang lain.
Sesungguhnya, erti kejayaan harus diraih dengan penuh sabar dan kesyukuran. Saya harap sangat saya dapat keluarkan produk saya sendiri dengan memiliki sebuah kedai jahit. Sebab saya nak buktikan bahawa saya walaupun saya okey, saya boleh buat. Oh, wow, kisah yang cukup memberi inspirasi dan saya ingin terus bertanya YB. YB, mungkin YB boleh berikan komen berkaitan dengan apa yang kita baru saja melihat. Kalau kita lihat tadi video yang ditayangkan itu penuh dengan inspirasi dan motivasi. Tadi Puan Zuriati sebut kalau orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Tanpa dia memikirkan kekurangan yang ada pada dia, kekurangan fizikal dia. Tapi semangat dia melepasi daripada kekurangan yang dia ada. Jadi saya kira inilah yang perlu kita tunjukkan juga. Kisah-kisah kejayaan sahabat-sahabat OKU kita. Kita jangan ingat hanya sahabat OKU yang betul mungkin ada yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Tapi ada sahabat-sahabat OKU kita yang jauh dah berjaya. Macam tadi Puan Zuriati, macam saya di Titi Wangsa pun ada juga Kak Yah yang meniaga Tak Nena di Keramat Mall yang dah berjaya. Kita ada juga jutawan yang OKU yang hanya duduk di atas kursi roda yang hanya boleh menggerakkan 2 jari saja, tapi jutawan. Jadi cerita-cerita ni yang kita nak bawa. Sebenarnya kadang-kadang saya selalu juga mengingatkan diri saya sendiri. Kalau mereka yang ada kekurangan dari fizikal boleh bersemangat begitu, kenapa kita tak boleh? Jadi saya yakin semua daripada kita, bukan saja kepada wanita, rakyat Malaysia mampu untuk melaksanakannya. Yang penting jangan patah semangat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Dan dengan suntikan semangat daripada YB, kami berharap anda terus bangkit dan teruskan hidup anda.